budi pekertinya luhur, tidak seperti makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi kalau Nabi SAW itu akhlaknya tidak luhur, bagaimana mungkin Allah SWT akan menurunkan Al-Quran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Itulah akhlak baginda itu luhur. Bila akhlak baginda itu luhur, maka bila baginda menyampaikan Al-Quran, maka orang akan mudah menerima isi Al-Quran, kerana isi Al-Quran itu sudah diterjemahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Malah Sayyidah Aisyah menyatakan khuluquhu Al-Quran. Apa akhlak Nabi SAW? Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya ialah Al-Quran. Baik. Mengenali sifat ini yang mulia ini merupakan suatu juzuk yang tidak boleh dipisah-pisahkan dari pengetahuan yang sempurna mengenai kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru yang mendidik seluruh umat. Nabi SAW sebagai murabbi, pendidik kepada seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-Anbiya ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Kerana Nabi SAW itu merupakan murabbi, pendidik kepada semua manusia. Kerana perutusan Nabi SAW itu sendiri pun kepada seluruh manusia, bukan saja seluruh manusia, kepada seluruh isi alam. Allah Ta'ala beritahu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lin nas. Kalau kata Nabi dia rahmat untuk manusia saja, Allah Ta'ala tak guna lil alamin, Allah Ta'ala guna lin nas. Tapi Allah Ta'ala guna lil alamin. Apa makna tuan-tuan? Apa maknanya kakak sekalian? Maknanya putusan Nabi SAW itu, akhlak Nabi SAW itu yang luhur itu sebenarnya rahmat untuk semua seisi alam. Itulah kelahiran Nabi SAW itu disambut oleh seluruh isi alam. Seluruh isi alam menyatakan kembali. Sampai bintang-bintang di langit pun tak pernah bersinar terang, bersinar paling terang waktu pada malam kelahiran Nabi SAW tu. Bulan depan kita nak bertemu dengan bulan Rabiul Awal. Ini bulan Safar. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita membicarakan tentang akhlak Nabi SAW ni, dia perlu dibincangkan dari semua aspek. Kerana Nabi SAW itu sempurna perutusannya. Kalau kita cerita satu sudut je, tak melengkapi kesemua. Macam kita 5 orang buta ditunjukkan kepada seekor gajah. 5 orang buta, seorang dia letak dekat depan pegang belalai, seorang dia letak dekat ekor pegang ekor, seorang dia letak kat badan. 3 kali bukan, sorry, 3. Seorang letak kat badan. Dah selesai tu, setelah beberapa ketika ditanya, macam mana rupa gajah ni? Masing-masing beri tafsiran masing-masing tu. Gajah ni dia panjang ni, pada pegang belalai panjang lah. Yang seorang pula pegang badan pula, badan ni boleh tahan besar. Betul, tapi tak betul-betul besar je. Yang seorang ni pegang ekor. Gajah ni ekor dia panjang juga. So dia pegang ekor panjang. Jadi masing-masing melontarkan pandangan masing-masing berdasarkan pengetahuan masing-masing. Kita tak mau macam tu. Kita nak bila membicarakan tentang akhlak Nabi SAW, kita membincangkan secara keseluruhan sekali.
Berpunca daripada sifat mulia inilah manusia yakin menerima segala ucapan dan hukuman yang dikeluarkan oleh baginda. Malahan mereka berusaha mencontohi segala perilaku baginda yang memberi sentuhan mendalam kepada sanubari. Jadi apa yang apabila sifat Nabi, akhlak Nabi sebegitu luhur, sebegitu indah, apa saja yang terbit daripada Nabi SAW ni, sami'na wa ta'na, tak banyak cerita orang. Orang boleh terima dengan baik. Orang boleh terima dengan baik. Tak ada masalah. Orang boleh hazamkan dalam kehidupan. Dan bukan saja orang boleh hazamkan, orang berusaha untuk mencontohi, menjadikan Nabi SAW itu uswatul hasanah. Macam mana yang kita akan baca dalam ayat yang dibaca sebentar tadi. Kan setakat kita tengok, kita takjub, apa sebenarnya Nabi dia begini. Kita baca hadis tentang baginda kan, adalah Nabi SAW itu begini. Tak cukup hadis, baca kitab berjanji pula. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Wah, maknanya tak tahu apa sudah. Adalah Nabi SAW itu seorang yang sangat pemalu dan sangat merendah hati. Bukan merendah diri, merendah hati, humble. Seorang yang sangat pemalu, seorang yang tutur katanya tersusun, tutur katanya teratur, tidak bercakap sembarang, makan pun tak sembarang. Kalau kita biasa dengar, makan boleh sebuah makan, cakap jangan sebuah cakap. Nabi tak gitu. Nabi pun bukan sembarang makan, dan Nabi pun bukan sembarang cakap. Nabi hanya makan waktu lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu sebab badan Nabi slim. Kita terutama ustaz ni, apa yang ada bedal saja, tolak batu kayu pun, jadi perut pun ke depan. Jadi kita sekarang barulah nak belajar kawal. Sebelum segala-galanya terlambat, kena kawal, kontrol dulu. Tak boleh nak ikut sangat. Sebab kata orang tua, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Kalau ikut hati mati, tak berfikir, ikut pelintasan hati saja, boleh mati. Ikut rasa binasa, semua sedap lagu. Mudarat tak mudarat, belakang kira. Akhirnya tubuh badan yang menderita. Itu berlaku. Banyak kita dengar kan, bila musim buah, gairah makan buah durian. Sedangkan doktor dah pesan tak boleh makan banyak, awak ada darah tinggi, tak boleh. Oh, dia tak boleh jumpa durian. Sebiji kopek. Lama 2 minggu tersadai dalam hospital, darah naik. Ini dia contoh ikut rasa binasa. Jadi Nabi SAW tak gitu. Tak gitu. Makan pun tidak sembarang, cakap pun tidak sembarang. Maka para sahabat radhiyallahu anhum sampailah kepada kita ni berusaha untuk mencontohi Nabi SAW dalam kehidupan. Dalam hal inilah terdapat hidayah dan idola misali yang perlu dimiliki oleh setiap pendidik untuk